Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Besok apa tu? Ya? Cukup temu. Okey. Tamam. Qala al-musannifu والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل في شروط التيمم. فصل شروط التيمم 10 أن يكون بتراب وأن يكون التراب طاهرا وأن لا يكون مستعملا وأن لا يقالطه دقيق ونحوه وأن يقصده وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين وأن يزيل النجاسة أولا وأن يجتهد في القبلة قبله وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت وأن يتيمم لكل فرد. Ini 10 syarat bagi tayammum. Jadi fi syurutut tayammum, syurutut tayammumi 10. Al-muradu bisyarti huna ma la budda minhu. Jadi syarat di sini dengan makna ma la budda minhu. Ini mau tak mau kena ada benar. Iz ba'du ma zakarahu minal arkan. Karena sebahagian disebutkan tu daripada rukun. Itu disebutkan syarat sini bukan dengan makna istilahi. Syarat sini dengan makna ma la budda minhu. Faham? Wal ma'na anna ma la budda minhu fi at-tayammumi 10 asya'. Jadi Syekh ajar kita cara nak terjemah. Kalau nak terjemah kitab ni, kalau contoh orang nak terjemah kitab apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Safinatun Najah. Jadi kalau syurutut tayammumi 10. Jadi perkara yang perlu dilakukan ketika tayammum adalah 10 perkara. Kenapa tak terjemah syurut? Sebab nanti kalau kita syarat-syarat tayammum 10, nanti akan disalah faham. Dan orang akan faham nanti syarat tadi adalah dengan maksud istilah. Nampak? Jadi syarat itu maksudnya ma la budda min. Jadi kena terjemah macam tu. Kalau nak buat syarah boleh lah. Nak buat syarah tak apa. Syurutut tayammum, syarat-syarat tayammum 10. Tulis atas kaki pula bawah. Syarat-syarat yang dimaksudkan di sini adalah ma la budda min. Perkara yang mesti dilakukan. Maksud ma la budda min maksudnya mesti dilakukan. Wa mimma lam yadhkuruhu min zalik. Jadi ada yang tidak disebutkan dalam kitab ni, tak disebutkan dalam syarat oleh oleh pengarang, iaitu Al-Imam Hadrami. Beliau tidak sebutkan berapa lagi syarat. Apa dia? Perkara-perkara yang perlu. Yani faqdul ma'i hissan atau syar'a. Iaitu tidak ada air, sama ada secara hissi ataupun syar'i. Tidak ada air hissi dengan maksud kita sedia maklum. Maksudnya air memang tak ada semua. Terputus air. Kemarau panjang. Tak ada air. Atau syar'an, air ada tapi tak boleh nak guna dari segi syarak. Air ada, cuma nak guna dikira di sisi syarak, kata tidak ada. Walaupun ada air tersebut. Yang kedua, wa'adamul ma'siyati bis safar fil faqdi syar'i. Dan kalau yang faqdu syar'i pula, yani faqdul ma' syar'i, air yang hilang, yang tidak ada secara syarak, syarat dia pula adamul ma'siyati bis safar. Dia bukan melakukan maksiat dengan safar tersebut. Maksiat bis safar, safar dia tu dengan niat maksiat. Ya, as-safar bisababil maksiat. Bukan maksiat fis safar. Jadi bila Syekh sebut ini maksiat bis safar, maka terkeluar daripada dia maksiat fis safar. Terkeluar tu daripada masalah tersebut. Ingat ni
tulisan para masyayikh, para ulama ni daqiq. Bila sebut, dia tak sebut al-ma'siyah bis safar ataupun bis safar atau fis safar, ataupun maksiyah fis safar mutlaqan. Dia sebut itu, dia sebut maksiyah bis safar. Kerana ada beberapa istilah, ini maksiyah bis safar, maksiyah fis safar. Yang tu yang membezakan. Jadi yang tak boleh, yang dikira boleh untuk melakukan tayamum kalau bukan maksiyah bis safar. Baik, yang pertama apa dia? Ayyakuna bi turabin, iaitu mesti dengan turab. Al-ma'na turab ni apa dia? Tanah. Anna al-awwala min syuruti tayammum, iaitu yang pertama di antara perkara yang mesti dilakukan dalam tayammum, kaunuhu bi turabin ala ayyi launin kana, iaitu mesti dengan tanah dengan apa warna sekalipun. Di tanah warna apa pun tak apa. Jangan warna tanah saja. Dia tengok tanah tu warna hijau, tak boleh ni sebab tanah ni. Tapi tanah tu warna hijau, dia tak boleh dia tadi. Sebab tanah mesti kena warna koko. Tak. Ayyi launin kana. Kerana dikatakan turab Khaybar, Khandaq, katanya warna hijau. Turab dia black. Turab dia warna hijau-hijau sikit. Tak lah mereka lah kata, saya tak nak tengok pun. Kawasan tu dah dikambus lah. Kawasan Khandaq dikambus lah. Cuma dia berkata masih ada lagi kawasan baki Khandaq tadi dalam kawasan tentera. Tu tanah tu warna dia agak hijau-hijau sikit katanya, wallahu a'lam. Walau muhraqan baqiya ismuh, walaupun tanah tadi terbakar, tapi masih lagi ada nama dia sebagai tanah. Jadi orang tak panggil lah tak panggil apa? Tak tahu orang panggil apa. Kalau terbakar, panggil tanah terbakar. Kalau tanah terbakar, dia panggil tanah lagi lah. Masih tanah lagi. Au makhlutan binahwi qallin jaffa, ataupun bercampur dengan seumpama seperti qall, seperti cuka, kemudian kering. Bukan waktu basah tu lah. Jadi waktu tengah kena cuka tu basah, tak boleh lah tayamum. Kalau dah kering, tapi sebelum ni dah terkena dengan cuka, boleh tayamum. Wa in taghayyara ta'muh, walaupun bau dia, rasa dia berubah, au launuh, ataupun bau warna dia berubah, au rihuh, ataupun baunya berubah, au aradata turabin. Ardata turabin. Ardah ni maksud dia apa dia? Ardah maksud dia? Ardah maksud dia? Abdul Salam Mashish. Ardah ni maksudnya anai-anai kan? Anai-anai, ardah dikeluarkan daripada tanah. Betul tak? Cuba tengok. Tengok ardah. Kita tengok di bawah. Ardatu turab maksud dia apa dia? Ay ma akhrajathu al-aradah min turabin la min qashab. Macam aradat turab, dia buat keluar daripada tanah, bukan daripada kayu. Jadi maksudnya anai-anai, dia bukan ambil buat keluar tadi di atas, duduk atas tanah ni. Betul. Aradah. Jadi dia buat keluar, bukan dia buat keluar kayu. Bukan dia buat keluar sisa kayu, dia buat keluar sisa tanah. Itu boleh untuk digunakan sebagai tayamum. Tamam? Kita tadi itu kan bercampur dengan ayat liuk dia semua ni, tak. Boleh. Au ghaira zalika min kulli ma lahu ghubarun hatta ma yudawa bih. Nampak tak? Jadi, dan apa sahaja yang maksudnya daripada tanah yang ada padanya ghubar. Syarat dia mesti ada ghubar, mesti ada debu pada tanah tersebut. Hatta ma yudawa bih. Hatta termasuk tanah yang digunakan untuk berubat dengan dia. Contoh seperti tanah apa? Katurabi al-armini. Armini ini tanah yang digunakan untuk berubat. Atau ada tanah dipanggil tanah macam-macam jenis untuk berubat. Tanah untuk berubat kulit, nak bagi lembut kulit, nak bagi apa? Lembab lah apa semua tu digunakan tanah. Bagi tanah armini. Dan sudah pergi tengoklah di kedai-kedai Atarah ni kok ada jual. Panggil turab armini, digunakan untuk kecantikan. Sini ni kalau orang perempuan dia parti tengok sungguh kat kedai-kedai
Atarah tu. Banyak tu. Yang asli punya, yang benda-benda yang alami kan, yang semula jadi. Allah Ta'ala jadikan. Yang dia buat. Dia jual benda tersebut. Di Malaysia, kalau dapat kat puak-puak kosmetik ni, masalah laku lah. Kalau di Jordan jual sabun laut mati. Sabun tu daripada tanah laut mati. Dan tanah laut mati juga dikatakan dalam sebahagian kitab pun termasuk untuk kecantikan lah semua sekali. Kerana tanah dia tu tanah yang masin, katanya. Tanah kaum Sodom. Pakai tu takut jadi pondan. Wa ghubari ramli al-khashin. Dan juga ghubar raml. Raml maksud dia apa dia? Batu kerikil. Batu kerikil ataupun pasir yang keras tapi ada ghubar. Tu boleh. Tapi kalau pasir saya tak boleh. Pasir, tepuk pasir tak boleh. Sebab dia tak melekat. Dia kena syarat dia ghubar. La bil hajaril mashuq wala bi ardatil khashab wala bima la yalsaqu min at-turab bil 'udwi li nadawatihi aw nu'umatihi. Dia tak boleh dengan hajaril mashuq. Ada mashuq. Dia mashuq maksud dia. Dan juga tidak boleh dengan ardi al-khashab. Aradatil khashab, bukan ardi. Aradah al-khashab maksudnya anak-anak yang keluarkan daripada kayu. Kayu tak boleh. Ini kita bezalah dengan mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah bagi mereka semua yang ada di atas tanah ni semua boleh. Wala bima la yalsaqu min at-turab, dan juga tak boleh. Ya? Betul. Masuk. Tamam. Yang dihancurkan, kan? Kita jangan tengok betul sangat. Dia tengok kamu pun dia kena ni. Dan sebaiknya jangan tengok Melayu. Pening. Tapi banyaklah makna tu. Dan kalau kita pergi ambil makna pertama, bil hajaril mashuq, maksudnya yang disebut pencuci, yang manjam. Iaitu batu sebut pencuci. Payah jumpa ni batu ni. Mashuq juga dengan makna mashuq, maksudnya ditumbuk, dihancurkan batu tadi. Jadi batu yang dihancurkan tidak boleh. Faham? Dari bahasa ni bil hajaril mashuq, maknanya batu dihancurkan dan kemudian dia jadi macam tanah tu, macam debu. Dia diambil untuk buat tayamum, boleh tak boleh? Hajaril mashuq. Baik. Naam, yani lakin yasihu tayammumu man bi'udwihi rutubatun daruriyatun. Sah bertayamum dengan seseorang yang mana di anggota badannya ini ada rutubah, ada lembapan yang daruri, nah yang tidak boleh dia elakkan. Seperti apa? Kaman buliya bidam'i aini au bi'araq. Sama ada orang ni yang dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan air mata dia selalu mengalir, ataupun dengan arak, dengan adanya peluh. Jadi peluh selalu dekat tangan dia. Dan ada orang ni tangan dia pun peluh, salam dia berpeluh tangan-tangan. Dia ada orang macam tu. Ada yang ni dekat lengan dia pun berpeluh. Yang ni pula air mata selalu keluar. Jadi kalau kata kena di muka, jadi akan jadi basah. Benda tersebut dimaafkan. Sah tayamum tersebut. Tapi kalau bukan kerana daruri, tak boleh. Jadi sebab tu tidak boleh tayamum. Kalau kata kita nak tayamum, contohnya kita nak kaki, nak basuh kaki, nak tayamum kaki kita, kerana kaki kita berbalut. Jangan tayamum kat kaki. Tayamum muka dengan tangannya. Tayamum kat kaki pula. Tayamum kat kaki tu kena bagi kaki kat dia. Dia kata sakit kaki. Lepas tu kita pun tayamum lah untuk kaki kita. Tayamum untuk kaki, bukan tayamum di kaki. Jadi dia pergi ambil tepuk kaki. Oh, ini ajaib ni. Ada tayamum baru, no?
Tayamum tetap di muka dan di dua tangan. Baik, dia dah ambil wudu, basuh muka, basuh tangan. Nah, sampai di kaki, dia nak tayamum, muka duk basah lagi. Boleh tak dia tayamum pada waktu tersebut? Tak boleh. Kena keringkan dulu muka dia tersebut pada waktu. Keringkan dulu, kemudian baru tayamum. Ha? Wa an yakuna at-turabu tahira. Yang kedua, tanah itu mesti tahir. Al-ma'na أن الثاني من شروط التيمم كون التراب المتيمم به طاهرا فلا يصح بتراب مقبرة نبشت لاختلاطه بأجزاء الميت ولا بمتنجس بنحو بول وإن جفا. Jadi syarat kedua, iaitu perkara yang mesti kepada tayamum, tanah tersebut yang digunakan untuk bertayamum tadi mesti suci. Sebab tanah tu suci, dia tak ada tanah yang suci dan menyucikan. Faham? Kenapa tak sebut tahur? Kerana tanah tahir saja, dia menyucikan saja, tidak suci dan menyucikan. Nah, dia suci, tapi dia tidak menyucikan. Kaunut turabil mutayammami bihi tahiran fala yasihhu biturabi maqbaratin nubishat. Jadi tak sah menggunakan tanah yang tidak suci, seperti tanah kubur yang telah nubishat, yang telah dikorek kubur tersebut. Itu tak boleh. Faham? Jadi kalau tanah kubur baru, tak ada masalah. Kubur tu baru, tanam seorang je baru, untuk imam. Biar rasmi dia tanam mula. Jadi kemudian tak ada orang lagi, kubur tu memang kosong lagi sebelum tu. Nah, ada kubur dia ya, seorang rasmi kubur tu. Jadi nak pergi tayamum kat tanah tu boleh ke tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau kubur tu ma'ruf dengan nubishat, telah dikorek sebelum tu untuk dipindahkan, contoh seperti di Ma'la, contoh seperti di Baqi', itu tanah-tanah yang telah dikorek semula. Tanah di Baqi' 4 tahun sekali akan dikorek. Yang di Baqi' 4 tahun sekali korek. Begitu juga di Ma'la, lebih kurang 4 tahun sekali akan dikorek balik. Mana-mana maqam yang kekal jenazahnya akan ditanam semula. Kemudian yang tengok tidak telah hancur, tanah itu nanti akan dikumpulkan dan dimasukkan jenazah baru, kemudian diletakkan sekali, kemudian ditanam balik. Jadi sebab tu dalam maqam kadang-kadang ada 3-4 maqam dalam tu. Kalau kata jenazahnya hancur, jenazah hancur tidak hancur ini bukan nilai kepada orang tadi baik tidak baik. Nah, tu anugerah Allah Ta'ala. Ni kalau kita korek, tengok kubur dia hancur tu, uish, rupanya tak bagus ni nak. Dia tengok dengan hancur kubur tu dengan tak hancur kubur tu, dia kata tak bagus. La ilaha illallah. Sebab tu ada orang pergi ke maqam Ashabul Kahfi. Dia tengok dalam lubang tu nampak tulang-tulang Ashabul Kahfi. Dia kata ni kan Ashabul Kahfi, kenapa jenazah mereka tak kekal? Kenapa jadi hancur jadi tulang? Apa masalah dia? Nah, apa masalah dia? Dan adakah kerana jadi tulang tadi menyebabkan dia tidak mulia di sisi Allah Ta'ala? Dan ini otak kita ni mughalatah dalam pemikiran kita. Nampak kalau kita jasad elok, oh ni viral habis semua, atau inilah jenazah yang baik semua sekali. Nah, khair, dalam masalah itu anugerah Allah Ta'ala bagi kepada dia. Bukan senang benda tu sebut pun. Apa? Tok guru mati atas katil. Dengan orang biasa mati dalam masjid sujud, dia tahu mulia lagi dia ni daripada tok guru tu. Tok guru tu mati jatuh dalam bilik air, stroke. Tok guru mengajar tiap-tiap hari, jatuh dalam bilik air, stroke, lepas tu meninggal. Allah, kesiannya tok guru. Kawan tu kerja gad ya. Biar itu mati sujud, kata ada CCTV ambil. Meninggal sujud, kata masya-Allah tabaraka. Al-afdaliyah, al-maziyah la taqtadi afdaliyah. Kaedah. Al-maziyah la taqtadi al-afdaliyah. Kelebihan, kemuliaan seseorang, apa ni Allah, maziyah maksud dia apa dia? Keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada seorang, itu tidak menunjukkan keafdalian dia. Afdalian, keafdaliahan dia. Nah, tak menunjukkan kata dia lebih afdal daripada orang tersebut. Ini orang yang seumur hidupnya dengan ilmu, mengajar umat dan sebagainya, mana mati atas katil. Ini orang yang dia Allah jaga hatinya dan sebagainya, kemudian dia mati dalam keadaan seperti ini. Anugerah Allah Ta'ala bagi.
Tapi adakah anugerah tersebut menyebabkan kita akan kata dia lebih mulia daripada para ulama? Kita boleh kata macam tu. Mesti ada kelebihan dia. Faham? Lepas tu semua benda ni kena reti juga. Ni tak semua dia nak tarang. Lepas tu dia buat terkejut. Lepas tu kita kalau mengaji, kita tak terkejut. Relax je. Lepas tu kita kalau mengaji, kita tengok orang yang bercakap, dia tak mengaji, kita dengar dia bercakap, kita tak terkejut. Semua orang tak kenal Tuhan, dia yang kenal Tuhan. Kita pun, tak terkejut kita. Semua orang tak cerita betul pasal Tuhan. Dia cerita paling betul yang ni. Kita tak ada. Semua orang ni, kepala otak aku ni, dalam perut aku ni. Kita semua dalam perut. Kita dalam perut. Orang Kedah tak sebut kita dalam perut. Dalam perut hang tu taik hang ya, hang tahu tak? Tapi orang macam ni maka ada pengikut. Kenapa? Kerana kalau dia ikut, dia akan rasa lain daripada yang lain. Ajib. Ini tak ada kitab, tapi kami boleh laju macam tok guru kami. Sebab tok guru kami semalam jadi tok guru, kami esok jadi tok guru insya-Allah. Sebab kalau mengaji dengan ada kitab ni, dia kata, ni kitab ni pun dah berapa tahun dah tak habis-habis ni ustaz ni. Tu kita tauhid lagi, tak kira nak baca hadis pula dah. Ni dah pukul 11.30 dah. Dah lambat-lambat. Dia kata pula kat ustaz. Ya. Faham? Boleh. Dia orang yang ada seorang ni tegur. Dia kata, saya pesan dia mengaji bahasa Arab dulu kalau nak ni pun. Hak tegur tu pun sampai naik ya. Nah. Cuma kawan tu makrifat, nampak pelik sikit. Dia pun melipat juga lebih kurang. Nah. Tegur suruh mengaji bahasa Arab. Tegur mengaji bahasa Arab apa? Tegur suruh pergi mengaji dengan tok guru lah. Pergi mengaji dengan tok guru bukan mengaji bahasa Arab. Jadi mengaji bahasa Arab tak jadi macam hak seorang Pak Long lagi. Keluar pula video baru. Aduh, kata pening kita tengok. Kamu nampak tak? Pentingnya mengaji mabadi' asyarah. Pentingnya tahu nisbah ilmu dengan ilmu. Ilmu ni tabayun ke? Ilmu ni ada nisbah dia apa dia dengan ilmu yang lain. Kemudian ilmu tajwid, apa kegunaan dia? Ilmu Quran, apa kegunaan dia? Ilmu bahasa Arab, apa kegunaan dia? Ilmu mantik, apa kegunaan dia? Ilmu falak, apa kegunaan dia? Ilmu tauhid, apa kegunaan dia? Ilmu kalam, samalah dengan tauhid. Kalau kita dimasukkan sekali. Ilmu fiqh, apa kegunaan dia? Siapa yang susun ilmu tersebut? Mabadi' asyarah tu yang ulama susun, Allah jamil jiddan, dan kemudian tu pentingnya untuk kita tahu kata ini orang tak erti. Nah. Tafsir Quran, nak mengaji fiqh, mengaji kena mengaji tajwid. Tu tak tahan tu. Jadi kalau sambil baca kitab ni, wa ayyakunat turabu, gitu. Sebab nun mati bertemu dengan ya. Dia kena orang panggil. Jadi kalau baca fiqh kena tahu tajwid. Apa kaitan ni? Yang ni kot nak baca hadis ke, nak baca tajwid, tu bincang pula. Ulama bincang tak apalah. Adakah dibaca Quran mujawwadah dan dibaca hadis tajwid, ataupun tidak perlu dibaca hadis dengan tajwid? Tu dibincang oleh ulama pula. Ada ulama tulis. Syekh Ashmawi ada tulis. Dr. Ashmawi dia ada karang risalah hal yaqra hal yuqra'ul hadis mujawwadah. Adakah dibaca hadis ini dengan mujawwad, dengan tajwid ataupun tidak? Ada kitab khas. Dr. Azhar ada karang kitab. Syekh Allah yarham Syekh Sa'ad Jawish ada takdim kitab tersebut. Bagus, beli kitab. Tengok perbahasan dalam tu. Ini ilmu tauhid pun kena mengaji tajwid. Lain kali Tuhan ada dua. Tu dia. Hang punya tajwid sampai Tuhan ada dua. Dia kata yang mengaji, dia akan kata Tuhan ada dua. Yang tak mengaji, Tuhan ada satu. Kok mana ni? Lepas tu dia baca ayat Quran. Lepas dia baca, dia kata, tuan-tuan jangan tengok terjemahan. Tengok terjemahan salah nanti. Macam lah saya cakap. Sebiji saya cakap macam dia. Tuan-tuan jangan tengok terjemahan, dia kata. Tengok terjemahan salah nanti. Nanti kita akan ikut. Dia kata sebab Tuhan ada dua. Tuhan Allah dengan yang kedua Hawa. Hang itulah Hawa bodoh. Saya tengok tu, Allahu Akbar.
Dalam satu saat tu kata kat diri dia sendiri, yang hawa nafsu tu hang lah bodoh. Tengok ada doktor ni kata ada doktor dia mengajak semua, panggil semua mengajak. Mengajak tajwid tu nak kempen dia punya kelas bahasa Arab dia. Nak kempen kelas bahasa Arab. Kono habis sampai ke Tuhan ada dua. Allahu Akbar. Ada doktor tu. Ada doktor. Tu kan main-main. Betul dah Tok Guru Haji Lah Lubuk Tapah kata. Zaman lah ni ramai orang cerdik tapi bodoh dia kata. Sungguh. Cerdik tapi bodoh. Bodoh tak erti apa. Mantik tak erti. Sebab tu kalau tak erti mantik betul. Imam Ghazali kata tu kalimah jami' mani'. Man lam ya'rif al-mantiq la thiqata bi'ilmi. Tak tahu mantik tidak thiqah dengan ilmu. Sungguh. Dia tengok balik Allah. Hebatlah ulama kita dulu. Bagi panduan dah. Nak tahu siapa dia yang guru, siapa yang bukan guru sebenarnya. Dia mendakwah saja. Ajak umat baca kitab ikut dan syarah sampai Tuhan ada dua. Tapi dia syarah tu tak apa, kita tahu dia kata Tuhan satu. Kita pun faham, dia tak kata Tuhan dua. Nah, dia tak katalah Tuhan. Tapi tak juga. Sebab di kalam dia jadi tanakut. Saat dia kata tak, Tuhan yang satu tu satulah. Allah lah satu tu. Tapi dia tak ada Tuhan satu lagi yang dia. Lagi customer is always right. Isyarah ikut nafsu dia. Customer itu Tuhan. Oh, ikut mana? Pakcik tahu bahasa Arab? Oh, sama sebiji macam seorang Pak Long lagi. Pakcik ada berapa PhD? Sama. Lebih kurang. Lepas tu tanya PhD orang. Yang seorang lagi tanya bahasa Arab mengaji tak? Pakcik tahu bahasa Arab? Tahu sikit-sikit. Sikit-sikit tak boleh. Saya teringin ada dalam majlis macam tu. Kalau kita ada dalam majlis macam tu. Saya tak pernah pandai lah Ustaz, tapi Ustaz baca ni sikit lah. Baca kitab ni, baca syarah dia. Macam tu. Ya. Ataupun buka kitab bab wujud ke. Buka kitab tauhid, syarah bab wujud. Baca syarah bab wujud. Datang apa disebut. Imam-imam kita sebut. Tengok pandai sangat bahasa Arab. Ini salah satu daripada orang-orang yang dia ingat dia mengaji bahasa Arab, dia boleh semua ilmu. Dan dia kata dia tak perlu dah ilmu lain. Kesilapan besar. Datang ke Mesir, nak mengaji bahasa Arab, tak mau mengaji ilmu lain. Nak mengaji bahasa Arab, saya nak mengaji nahwu, saraf. Khalas. Nah, kemudian ilmu hak lain-lain tak apa. Sebab bahasa Arab ni kunci. Jadi boleh faham semua dengan bahasa Arab. Lingkup. Sebab setiap ilmu dia ada kunci dia. Bukan nak mengaji dengan guru dia. Bukan ikut dan. Tamam. Kata balik kepada tajuk. Saya kita duk bincang pasal dia. Boleh? Wa alla yakuna musta'mala. Syarat yang ketiga mesti musta'mal. Syarat musta'mal. Wa alla yakuna musta'mal. Maksudnya tanah tadi tidak boleh musta'mal. Tamam? Wal ma'na al-ma'na anna as-salisa min syurut at-tayammum kaunu at-turabil mutayammam bih ghaira musta'malin fi hadatsin wa huwa ma 'ala al-'udwi wa ma tanasara minhu aw khabasin kal musta'mali fi izalati an-najasati al-mughalladah. Jadi syarat yang ketiga, iaitu yang mahla budda minhu, yang perlu kepada orang yang perlu kepada tayammum, kaunu turabil mutayammam bih ghaira musta'mal. Jadi tanah yang kita gunakan untuk tayammum tersebut tidak musta'mal fi hadas. Syarat dia yang pertama tidak musta'mal fi hadas. Wa huwa ma 'ala al-'udwi, maksudnya yang di atas anggota tubuh kita, anggota badan kita. Tadi saya akan baca dalam Kasyifatus saja. Kita tengok dia punya tafri' dia yang lebih benar. Wa ma tanasara minhu, ataupun yang tanasar minhu, maksudnya yang telah gugur daripada anggota, ini minal 'udw. Tamam? Au qabasin, ataupun yang musta'mal fi qabas. Musta'mal dalam kita mengangkat qabas, kal musta'mali fi izalati an-najasati al-mughalladah. Seperti musta'mal untuk kita mengangkat izalah najasati al-mughalladah. Contoh dia apa dia? Tanah yang pertama kita basuh. Tanah pertama kita basuh untuk gunakan basuh najis mughalladah. Tanah pertama kita gunakan. Dan tanah tadi kering. Setelah tu, tanah pertama sampai tanah yang keenam, itu semuanya mudah najis.
Tanah yang ketujuh, nah, tanah yang ketujuh, sebab dia 7 kali basuhan kan? 7 kali basuhan kan? 6 kali tanah kan? Oh, sekali tanah. Macam mana dia 7 kali basuhan? Tu pun Waizam kat tu. Dia tak nak sebut tadi. Satu kali tanah. Baik, kita tengok lagi. Kita tengok. Okay, baik. Kalau musta'mal fi izalati an-najasati al-mughalladah. Baik, cuba tengok sini. والثالث أن لا يكون مستعملا أي في رفع الحدث ومثله المستعمل في إزالة النجاسة المغلظة. أيوة تمام. إذا فإن كان في السابعة كان طاهرا فقط أو فيما قبلها فمتنجس. Boleh. Jadi kalau dia digunakan pada basuhan yang ketujuh, maksudnya setelah basuh 6 kali basuhan dan 1 dengan tanah. Betul? Kan? 6 kali basuhan dan 1 dengan tanah. Kalau dia dibasuh yang ketujuh, tanah tadi digunakan pada yang ketujuh, dan 6 kali dah kena air, kemudian basuhan yang ketujuh dikenakan dengan tanah, maka tanah tadi tahir. Nampak? Au fima qablaha. Tapi kalau dia gunakan tanah sebelum daripada basuhan air, atau sebelum daripada 7, dia basuh 1, 2, kemudian guna tanah, famutan najis. Sama ada pada permulaan, tapi yang syarat dia sebelum 7, sebelum basuhan yang ke-7, sebelum basuhan yang ke-6, maksudnya yang terakhir lah. Wala yasiru mutahhiran bi ghaslih, dan dia tidak akan jadi mutahhir dengan membasuh tanah tersebut, karena dia jadi mutanajjis. Wal musta'malu minhu fi raf'il hadathi ma baqiya bi'udwin mamsuhin ba'da mashihi aw tanathara minhu halat at-tayammumi ba'da mashihi al-'udwa. Dan yang musta'mal disebabkan yang kedua. Tadi musta'mal fi izalatin najasah mughalladah. Yang kedua wal musta'malu minhu fi raf'il hadath. Ini disebut oleh al-Imam Syekh Ahmad Asy-Syatiri. Musta'mal minhu fi raf'il hadathi ma baqiya bi'udwin mamsuh. Yang telah masih lagi ada ni, kita dah sapu, yang masih ada di atas tangan yang kita sapu tu ataupun di muka kita. Itu tadi tanah tu akan jadi musta'mal. Au tanathara minhu halat at-tayammum ba'da mashihi al-'udwa. Ataupun yang gugur. Bagi kita dah sapu gugur, yang tu pun jadi musta'mal. Amma sebab dia ada tanasur, ada dua. Sebab wa ma tanasara minhu dalam kitab Nailur Raja umum. Dalam ni dia khususkan lagi. Dia letakkan lagi pembahagian. Sebab tanasar ada dua. Ada tanasar halat at-tayammum ba'da masihi. Yang kedua, ma tanasara wa lam yamassal 'udwa bal laqa ma la saqal 'udwa. Apa? Ma tanasara wa lam yamassal 'udwa. Maksudnya tak kena lagi ke anggota. Dia angkat hak yang duduk di tangan ni tak kena lagi di anggota kita, tak kena lagi di muka, tapi dah gugur. Maka balaqa ma la saqal 'udwa. Jadi tapi dia bertemu dengan sesuatu yang nak la saqa bil 'udhu, iaitu di tapak tangan kita. Kita tak angkat. Masa angkat tu tak letak lagi, gugur yang ini. Baik, adakah ini termasuk di kalangan perkara yang musta'mal? La, falaisa bi musta'mal. Itu tidak dikira musta'mal. Kal baqi bil ardi. Maka dia seperti yang ada lagi di atas tanah. Boleh faham? Jadi kita taklah jadi keliru nanti. Kita tengah duk tepuk, angkat, tak letak lagi, baru angkat, tengok jatuh, Allah, tukar pula tanah. Jadi balik. Padahal tak kena lagi pun. Kalau kita angkat, kita tepuk pula, kita renjis dipilis, kan? Kemudian bagi dia gugur sikit atas tu, baru kita sapu di muka kita, maka tu pun tidak dikira sebagai musta'mal. Wa kadza law alqatir rihu ala wajhihi turaba fa aqadahu biqirqatin thumma a'adahu ala wajhihi fa innahu yakfi. Ataupun alqat ar-rih ala wajhihi turaba. Dia tengah duduk dekat ni, nampak pasir lalu, kena muka dia penuh dengan pasir, dengan debu. Aqadahu biqirqah, dia pun ambil qirqah, kain,
Dia sapu dekat muka dia dengan debu tersebut. Summa a'adahu ala wajhihi. Nah, kemudian dia kembalikan semula ke wajah dia dengan debu tersebut. Fa innahu yakfi. Cukup. Walaupun kena kat muka. Nah, walaupun kena kat muka dia. Kerana yang pada waktu tersebut tidak dipindahkan dengan tangan dia. Tamam. Wa ulima min zalika annahu law tayammama wahidun aw jama'atun marratin katsiratan min turabin yasirin fi nahwi khirqatin jaza haitsu lam yatanasar ilaihi syai'un mimma dzukir. Jadi diketahui di sini kalau kata seseorang itu bertayamum, kalau kata lau tayammama wahidun aw jamaah, seorang itu bertayamum, seorang ataupun jamaah, marratin katsirah min turabin yasir, banyak kali daripada tanah yang sama, tanah sikit saja. Dan sekarang orang jual tanah apa ni, tanah tayamum dalam bekah dia jual. Bukan sikit, kemudian digunakan berkali-kali. Maka dia kata contoh seperti nahwi khirqah, jaza haitsu lam yatanasar ilahi syai'un mimma, harus selagi mana tidak gugur sesuatu yang kita sebutkan sebelum ini. Maksudnya yang tidak kena pada wajah kita. Tapi kalau yatanasar daripada laqa ma la saqa, maksudnya daripada benda yang telah bersentuhan dengan tanah tersebut untuk dibawa kepada anggota, maka tidak ada masalah. Jadi sebab tu kata Syekh bal laqa ma la saqa, tadi ma la saqa tadi umum. Sama ada tangan ke, khirqah ke, ataupun apa sahaja yang memindahkan tanah tersebut. Sama? Kama yajuzul wudu'u mutakarrira min ina'in wahid. Seperti mana kita harus berwuduk dengan air yang daripada bekas yang kecil, yang satu, sebanyak berkali-kali. Dengan syarat tidak gugur air ke dalam tersebut. Syarat. Walau rafa'a ihda yadayhi 'alal ukhra qabla isti'abiha thumma arada an yu'idaha lil isti'abi jaza fil asah. Jadi kalau seorang tadi rafa'a yadayhi 'alal ukhra qabla isti'abiha, jadi letak boleh, kemudian dia angkat sebelah tangan dulu, sebelah lagi tak angkat lagi. Jadi kemudian dia tengok tak isti'ab, tanah tadi tidak memenuhi tangan dia, maka dia kembalikan semula tangan tersebut, jaza fil asah, harus. Kenapa? Li'anna al-musta'mala huwa al-baqi bil mamsuhah. Karena musta'mal ini adalah yang baqi daripada yang mamsuhah, yang telah disapu. Amma al-baqi bil masihah fa fi hukmi turab. Karena yang baqi dengan masihah, yang kita sapu, jadi musta'mal ni pada mamsuhah, yang telah disapu. Yang masihah, yang digunakan untuk kita menyapu tersebut, fa fi hukmi turab alladhi yudrabu alaihi al-yadu marratain. Maka dia hukum seperti tanah yang ditepuk dengan tangan 2 kali. Boleh? Jadi dibezakan dengan mamsuhah dengan masihah. Fala yakunu musta'malan binisbati lil mamsuhah. Ai falau aghfala fiha lam'atan kana lahu an yamsahaha bima fil masihah, amma binisbati li ghairi al mamsuhah ka'udwi mutayammimin akhara aw al 'udwi al masih fala yajuzu mashuhu bima fil kaffi lirtifa'i hadathi dhalika al kaffi bihi fa huwa musta'mal. Baik, jadi fala yakunu musta'malan binisbati lil mamsuhah. Ay falau aghfala fiha lam'atan kana lahu an yamsahaha bima fil masihah. Baik.
Baca sekali lagi. Lianna al-musta'mala huwa al-baqi bil mamsuha. Amma al-baqi bil masiha. Ya? Aywa. ففي حكم التراب الذي يضرب عليه اليد مرتين فلا يكون مستعملا بالنسبة للممسوح. أيوه. Jadi dia kata musta'mal ni yang baqi bil mamsuhah. Musta'mal itu yang kekal masih lagi. Contohnya debu yang kita sapu. Debu tu masih ada lagi di tempat yang kita sapu. Dia panggil mamsuhah. Maka ni musta'mal. Contohnya di muka kita sapu, ada lagi debu. Jadi debu tu dia musta'mal. Amal baqi bil masihah, yang kekal di tangan kita masih ada debu. Baik, yang ni macam mana pula? Fa fi hukmi turab. Tamam? Hukmi turab alladhi yudrabu alaihi yadu marratain. Jadi dia sama macam lagi tanah yang di bawah. Sebab dia masih kekal di sini. Tamam? Jadi fala yakunu musta'malan binisbati lil mamsuhah. Jadi dia tak dikira musta'mal, dengan nisbah dia kepada mamsuh, yang disebabkan kerana dia sapu tadi, tanah sapu tadi. Ai falau aghfala fiha lam'atan kana lahu an yamsaha bima fil masihah. Jadi kalau aghfala fiha lam'ah, lam'atan nazar. Contohnya kalau dengan sekejap, kalau kata dia dia boleh tak nak sapu lagi di atas yang baki dengan tangan dia yang di atas ni? Boleh. Masih boleh. Kalau dia sapu turun, ada lagi. Baik, boleh tak dia sapu lagi dengan yang di sini? Boleh. Kenapa? Kerana ini masihah. Tamam. Baik. Amma binisbati li ghairil mamsuhah ka'udwi mutayammimin akhar aw 'udwi al-masih fala yajuzu mas'uhu bima fil kaffi. Tamam. Amma binisbati li ghairil mamsuhah seperti anggota yang mutayammim akhar au udwil masih, ataupun anggota tukang yang orang yang menyapu tersebut. Macam mana ni? Nampak? Ambil ni, ambil kat tangan dia. Okey. Lagi. Baik, wah. Dia tak disapu yang Tengah yang bekas tangan tu. Kampor dia kena ambil. Tafsir. Walau aghfala fiha lam'atan kana lahu an yamsahaha bima fil masihah. Amma binisbati li ghairil mamsuhah walau aghfala fiha lam'atan kana lahu an yamsahaha bima fi masihah. Amma binisbati li ghairil mamsuhah ka'udwi mutayammimin akhar aw al-'udwi al-masih فلا يجوز مسحه بما في الكف لارتفاع حدث ذلك الكف به فهو مستعمل. Baik, fiha ni kembali kepada mamsuhah, kan? Okey.
fala yakunu musta'malan binisbati lil mamsuh. Oh. Cari. Mana? Baik. Lianna al-musta'mala huwa al-baqi bil mamsuh. Jadi musta'mal yang baki pada mamsuhah, yang kita sapu muka dengan tapak tangan, dengan tangan kita. Amal baqi bil masihah fa fi hukmi turab. Jadi yang baki pada masihah, yakni yang disapu, yang di tangan kita ni, baqi bil masihah, sama ada disapu dengan tangan ataupun dengan khirqah masihah tersebut. Jadi hukum turab. Baik, fala yakunu musta'malan bin nisbati lil mamsuh. Jadi dia tidak dikira musta'mal dengan nisbah kepada mamsuhah tersebut. Mamsuhah tersebut yang tadi kita sebut. Jadi kalau contoh dia tepuk, kemudian dia sapu. Faham? Baik. Dia dah sapu macam ni. Kemudian yuridu an yu'idaha, baca balik macam tadi. Nah, summa arada an yu'idaha lil isti'abi jaza fil asah. Kenapa jaza fil asah? Kenapa harus? Pada asah disebutkan di kalangan para ulama, karena al-musta'mal huwa al-baqi bil mamsuhah, la masihah. Karena masihah binisbati lil mamsuhah itu adalah masih lagi ghair musta'mal. Boleh faham sini? Jadi kalau kita sapu dekat muka, lepas sapu dekat muka, tarik balik, ada lagi, masih ada lagi. Dan kemudian tengok tak isti'ab, kita rasa rupanya tak sampai lagi di kawasan yang tertentu, maka boleh tak kita kembalikan semula yang ni saja kembali? Jaza fil asah. Itu dimaksudkan dengan binisbati lil mamsuhah. Baik. Ai falau aghfala fiha lam'atan kana lahu an yamsahaha bima fil masihah. Jadi kalau dia aghfal, dia boleh untuk nak sapu balik dengan apa yang ada di atas tangan pada waktu tersebut. Amma binisbati li ghairil mamsuhah. Baik. Manakala nisbah kepada ghairil mamsuhah, contohnya kepada tapak tangan kita pula, kita dah sapu tadi, lepas tu ada lebih, boleh dah ambil yang ni sapu pula di sini. Ka'udwi mutayammimin akhar, nah, au udwil masih, fala yajuzu mashuhu, tak boleh sapu bima fil kaffi. Kenapa? Lirtifa'i hadasi zalikal kaffi bih, kerana irtifa' hadas zalikal kaffi bihi. Nah, yakni bil mash fahuwa musta'mal, maka waktu jadi musta'mal. Jadi nak tengok tanah ni jadi musta'mal pada nisbah mana? Musta'mal pada ketika sini di muka kita. Tapi ketika kita turun dan ada lagi pasir di sini, mengembalikan semula tangan tersebut ke muka kita pada waktu tersebut, itu tidak dikira musta'mal. Maka kenapa? Karena nisbah masihah tersebut itu tidak musta'mal bagi mamsuhah. Tapi pada mamsuhah yang lain tak boleh, kerana dia dikira musta'mal pada waktu tersebut. Tamam? Faham tak? Jenuh. Warabi'u, yang keempat, wa alla yuqalitahu daqiqun wa nahwu. 12. Musalah hadis malam ni, insya-Allah. Malam kita mula musalah hadis. Kita balas dendam. Wa alla yuqalitahu daqiqun wa nahwu. Al-ma'na anna ar-rabi'a min syuruti at-tayammumi kaunu at-turabil mutayammami bih khalisan. Jadi tidak boleh bercampur dengan tanah, dengan tepung ataupun selain. Tepung di sini kata ulama walau qalilan, walau sedikit tepung tadi. Nah, jadi bi alla yuqalitahu daqiqun aw jissun aw nahwuhuma walau qalilan, maksudnya lain daripada tanah. Nah, jis apa dia? Jissun apa dia? Daqiq dengan jis. Ataupun asman, simen. Nah, masuk simen sikit dalam tanah tu tak boleh. Tu sebab tu bukan tanah, tu simen. Ataupun sabuk roti ke, masuk sabuk roti tak boleh. Boleh tak?
Jadi kalau di sini disebut ar-rabi'u alla yuqalitahu daqiqun wa nahwu ka za'faranin, seperti za'faran wa nurah min al-muqalitat. Apa dia? Ha? Kapur, kapur. Kapur. Ada pensel? Kapur. Baik. Jadi za'faran, nurah. Nurah apa dia? Nurah bahan dia macam krim yang digunakan untuk diletakkan kepada bulu. Kemudian bila diletak, dia akan sapu dan dia akan cabut sekali dengan bulu-bulu sekali. Nabi menggunakan nurah. Wa in qalla dhalika al-khalid, walaupun sedikit, liman'ihi wusul at-turabi ila al-'udwi li kasafatihi. Dan kerana apa? Karena tebalnya perkara tersebut menyebabkan tidak sampai tanah kepada anggota kita. Baik, kata Imam Hisni radhiyallahu an, wal kathiru ma yura. Baik, apa dhabit kepada kathir dengan qalil kepada benda ni? Dia kata al-kathir ma yura wal qalil ma la yadhhar. Kathir ma yura, yang dilihat nampak depan mata, kathir. Al-qalil ma la yadhhar. Qalil maksudnya yang la yadhhar, yang tidak zahir depan mata kita, nampak macam dengan tanah tapi terkena dah dengan tepung. Dia cabut-cabut jadi macam tanah balik. Tak boleh dah guna. Kenapa? Kerana la yadhhar. Kerana disebutkan qalil pun tidak dikira. Tak boleh dah. Baik. Dan kemudian takut ada masalah yang lain. Lepas tu kata Syekh Nawawi Bantani, walau ikhtalata at-turabu bima'in musta'malin, kalau air tanah ni dicampur dengan air yang musta'mal, wajaffa, dan kemudian kering, jazalahu tayammumu bih. Harus tayammum dengan air tanah yang terkena dengan air musta'mal, dan kemudian kering. Harus. Wa an, yang kelima, wa an yaqsidahu. Al-ma'na anna al-qamisa min syuruti at-tayammum qasdu al-mutayammimi at-turaba bin-naqli walau bi fi'li ghairihi bi idzni. Mesti qasad mutayammim at-turaba. Jadi mesti dia qasadkan tanah tadi diangkat untuk tayammum. Faham? Walau bi fi'li ghairihi bi idzni. Walaupun dengan fi'il orang lain dengan izinnya. Walau sabiyya atau kafiran atau haidan 'inda ramli khilafan li Ibn Hajar wala budda min niyyatil adin. Jadi orang yang mengizinkan tersebut mesti berniat. Jadi Imam Ibn Hajar kata kalau budak tak boleh, kafir tak boleh, dengan haid tak boleh kerana mereka bukan ahli niat. Sama? Jadi Imam Ibn Hajar kata tak boleh. Imam Ramli kata boleh, tidak ada masalah kerana dia dah izinkan yang niat dia. Yang tu tolong angkat sahaja. Dia cuma tolong angkat. Jadi dia macam cebok je lah. Benda tak tolong. Isti'anah dengan dia saja. Baik. Yang keenam. Ini baca agak no. Boleh no? Baca pilah. Al-khamisu an yaqsidahu ay yaqsida at-turaba li ajli at-tahwil ila al-'udwi al-mamsuhi fayatayammama. Jadi yaqsida at-turab li ajli at-tahwil ila al-'udwi. So dia kena ambil tanah dengan tujuan untuk memindahkan kepada anggota untuk bertayammum. Walau bi fi'li ghairihi bi idzni, walaupun dengan perbuatan orang lain tapi dengan syarat izin dia. Au yumarrigha wajhahu au yadayhi fil ard. Ataupun dia marrigh wajhah, tonyoh muka dia dengan tanah, ataupun tangan dia sekali. Tonyoh. Buat jami' mayam. Selam. Liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban. Ay uqsuduh. Falam intafa an-naqlu ka'an saffathu rih ala 'udwin min a'dha'i at-tayammum faraddadahu 'alayhi wa nawa lam yakfi. Jadi dia syarat dia mesti uqsuduh. Mesti qasad. Baik, tapi kalau kata ternafi naqal, contohnya dia duduk, angin tolak, boom, kena muka. Pakai kena muka, dia pun terus niat sapu terus pada waktu tersebut. Tidak dikira. Kenapa? Karena dia tidak dikira menakalkan tanah. Dia tak dikira menakalkan tanah. Wa in qasada biwuqufihi fi mahabbir rih at-tayammum. Walaupun dia qasad dengan wukuf dia tadi untuk dapatkan tayammum. Walaupun dia qasad duduk tepi mana tayammum pun, tapi dia tidak ambil dengan tangan buruh, tak dikira.
Kenapa? Lintifa'il qasdi min jihatihi bintifa'in naqlil muhaqqaqi lil qasdi. Ada intifa' dinafikan qasad min jihatihi, bintifa'in naqlil muhaqqaqi lil qasdi. Karena qasad dengan jihah, duduk sahaja di depan angin macam tu, itu ternafi dengan naqlil muhaqqaq lil qasd. Kerana ni naql muhaqqaq, kita ni nakal betul. Yang ni pun nakal juga, tapi dia tidak muhaqqaq. Tamam? Yang tidak boleh kita sebut sebagai qasad. Jadi kalau kita angkat macam ni, qasad. Angkat ni buka mulut ni, maksudnya kita qasad untuk minum. Tamam? Tapi kalau kata tunggu ayak, qasad jugalah, tapi orang panggil apa, tidak sama seperti mana seorang yang angkat dengan tangan dia pada waktu itu. Wa amma qasdul udwi fala yushtaratu 'ala al-mu'tamad. Manakala qasad kepada anggota itu tidak disyaratkan. Faham? Syarat dia dengan di tangan ni. Tangan ni kita angkat, itu qasad kita. Waktu tu yang qasad. Baik, contoh sebab tu dia kata kalau di anggota tidak qasad. Contohnya dia qasad untuk tangan. Umpamanya tersilap, muka tak habis lagi, muka pun tak buat lagi, maka dia tukar kepada muka pada tersebut, adakah dikira qasad tersebut? Dikira. Lepas tu kata Syekh, falau aqada turaban liyamsaha bihi wajhah fatadhakkara annahu masahahu sahha an yamsaha bihi yadayhi wa bil aks. Jadi kalau kata dia angkat, contoh dia qasad untuk tayamum, kemudian dia nak bubuh ke wajah dia, oh dia teringat wajah dia tadi dah sapu dah, tangan dia tak sapu lagi, dia tukar terus sapu di tangan, maka boleh tidak ada masalah. Begitu juga aks, dia nak sapu di tangan, angkat nak sapu di sini, rupanya baru teringat muka pun tak sapu lagi, tukar ke muka, boleh? Boleh. Kerana qasad al-udwi tidak disyaratkan. Yang disyaratkan apa dia? An yaqsidat turab ni hanya kepada naqal. Naqli turab tadi yang diniatkan. Boleh? Yang keenam, wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain. Al-muradu bi darbataini an-naqlatan. Jadi menyapu dua wajah dan dua tangannya dengan dua darbatain, maksudnya dengan dua naqal. Darbatain maksudnya dengan dua ambilan. Al-ma'na anna as-sadisa min syuruti at-tayammum kaunul mashi fil wajhi wal yadain binaqlatain la aqal. Syarat dia mesti dengan dua kali ambilan, bukan satu. Tak boleh kurang daripada dua. Wa tukrahu az-ziyadatu 'alaihima, dan makruh menambah lebih daripada dua in hasala isti'abul mahalli bihima. Kalau sudah mencapai isti'ab, maksudnya sudah mencukupi dengan kedua tepukan, kedua naqal tersebut, fa illam yahsul wajaban. Kalau tidak terhasil, maka wajib untuk dilebihkan. Wajaban ini wajabat ziyadah. Wajib ziyadah. Ni tengok. Ni bila nak habis tahu kalau jenis baca macam ni. Wala budda, kata Syekh, min darbataini syar'an, mesti dengan dua darbah, dua kali pukulan dari segi syarak. Wa in amkanat tayammum aqlan, walaupun di segi akal mungkin di segi akal untuk kita bertayamum dengan darbah wahidah. Contohnya dia bi khirqatin aw nahwiha, dengan khirqah, bi an yadriba bil khirqah ala turab wa yad'uha ala wajhihi wa yadayhi ma'an. Khirqah dia letak atas tanah, kemudian dia buat apa? Dia letak kat muka dia dengan tangan dia sekali dulu, ma'an, sekaligus. Boleh? Dia buat macam tu terus. Ambil, dia buat macam selimut tu, buatlah macam apa. Tapi yang penting boleh lah, dari segi akal boleh kita buat macam tu. Tapi yang dikira segi daripada darbatain syar'iyyan, syar'an, mesti syar'an. Wa yurattibu fil mashi bi an yamsaha wajhahu bi tarafiha thumma yadayhi bi taraha. Ataupun dia katak dengan khirqah yang kecil, dia tak letak pun macam tu, dia ambil sikit hujung bubuh kat muka, hujung lagi bubuh kat tangan, boleh juga. Dia dekat satu khirqah, kalau khirqah besar ni sekalipun, tak, dia ambil sebelah hujung ni untuk muka, sebelah hujung ni untuk tangan. Jadi satu khirqah, satu kali tepuk untuk dua bahagian, walaupun boleh.
Jadi boleh ke tak boleh macam tu? Dia kata fala yakfi dhalika syar'an. Dari segi syarak tidak cukup, tak boleh. Li'annahu naqlatun wahidah. Karena dia dikira naqlah wahidah. Sebab tu penting Itu bidarbatain, binaqlatain, maksudnya mesti dengan 2 kali ambilan. Tak boleh sekali saja ambilan. Mesti 2 kali. Jadi tak boleh lah tepuk pak, kan? Lepas tu dia buat ini sebelah. Boleh tak ni? Boleh tak? Lepas tu ni guna ni. Lepas tu tepuk lagi ni. Boleh tak? Mampu. Buat cerita pula bang. Dia guna sebelah ni untuk satu ni saja. Boleh tak sebelah tangan ni pula, sebelah tangan lagi. Tapi dia kena tepuk juga sekali lagi. Tepuk sekali lagi untuk ni. Dikira naqlatain ke dikira satu saja naqlah? Yang ni tu saya tanya tu. La yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbatain. Bidarbatain. Tamam? Jadi wajah dengan 2 tangan dia dengan 2 kali tepuk. Jadi 2 kali juga tu. Sama Kalau dikira dengan darbatain. Dia sapu sebelah tangan lagi sapu sini. Tepuk juga sekali lagi. Tepuk juga belah ni. 2 kali juga lah. Yang penting 2 kali. Ya. Kalau ikut bahasanya tu kan. Fala yakfi walau qit'atun. Walau qit'atun min yadihi. Kan? Walau qit'atun min yadihi. Wal murad bid darbi an-naqlu falau akhadha at-turab min al-hawa'i kafa. La yuqal inna an-naqla min al-arkan fa kayfa yaj'aluhu min asy-syurut. Lianna naqul inna rukna dzatah wa syartu innama huwa ta'adduduhu la dzatuh. Jadi naqal ni kan daripada rukun. An-naqlu turab kan, qasdu turab tu kan rukun. Jadi macam mana boleh dikira ni sebagai syarat pula? Mala budda minhu. Lepas tu kata Syekh, yang kita kira di sini ar-ruknu zatu. Yani zatu naql. Tapi yang kita bincang di sini adalah ta'addudu an-naql. Itu yang syarat dia. Naqal itu syarat rukun. Mesti. Tapi ta'addudul an-naql itu adalah syarat. Mesti dilakukan. Tamam? Baik, wasabi'u, malam ni kita sampai insya-Allah. Sampai asyir sebab ada lagi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada apa-apa nak tanya? Ada nak tanya? Ya. Ya. Jadi kalau kata bahasa ni, fa in kana fi sabi'ati kana tahiran faqat. Faqat maksudnya ghairu mutahhir. Jadi dia tidak boleh mutahhir, dia tak boleh tetap juga. Dia tetap juga jadi mustakmal. Tamam? Jadi kalau basuhan yang ketujuh, patah balik. Sebab dalam syarat yang ketiga, alla yakuna mustakmalan. Yang pertama mustakmal pada raf'il qabas, kan? Izalatin najasah al-mughalladah. Contohnya kan. Jadi fa in kana fi sabi'ah kana tahiran faqat, ay ghair mutahhir. Jadi dia tetap mustakmal. Dia tetap mustakmal, tidak jadi mutanajis. Tapi kalau sebelum 7, maka dia jadi mutanajis. Baik, boleh tak guna yang basuhan yang ketujuh dengan turab yang digunakan untuk izalatin najas digunakan untuk bertayamum? Tidak boleh. Karena tahiran faqat. Ghair mutahhir. Tapi kalau dalam bahan tadi, maksudnya dalam tanah pun ada tahir mutahhir. Dia tak tahir digunakan tapi tidak gunakan mutahhir. Cuma dalam tanah dia tak guna istilah tahur, dia guna tahir. Ada lagi? Ada tambih? Tayammum saja, insya-Allah. Panjangnya tayammum.
Ingat tahu banyak orang, banyak-banyak tak tahu. Ada Abdul Salam Mashish. Salam. Baik, wallahu alam bis-shawab.